bukan aku seorang kata macam tu ya. Mula saya ingat takut aku ni seorang aku. Dia kata, Tun Musa Hitam pun kata, Tommy Thomas pun ada kata, apa lagi seorang lagi ya. Apa dia? Ya. Jadi saya tahu Tun masih usaha nak jadi Perdana Menteri balik. Tok Guru Haji Hadi ada jumpa dia minggu lepas. Ya. Minta maaf lah Tok Guru Haji Hadi, saya bocor sikit rahsia. Tok Guru Haji Hadi jumpa dia dan minta sokong Tun Mahathir bentuk unity government balik. Tapi 1-2 hari lepas dia jumpa Tun Mahathir, ada keluar kenyataan Tok Guru Haji Hadi semua parti-parti kena masuk dalam Perikatan Nasional dan sokong Perikatan Nasional. Jadi dengan sendirinya bolehlah kita anggap pertemuan Tun Mahathir dengan Ustaz Hadi terakhir itu tidak memberi apa-apa kesan. Ya. Yang saya pelik, macam mana dua-dua parti, dua-dua pihak ini boleh masih lagi cuba bekerjasama. Masa Tun Mahathir masih jadi Perdana Menteri, Tok Guru Haji Hadi dan Taqiyuddin ada buat kenyataan, pas sokong Tun Mahathir jadi Perdana Menteri sampai habis tempoh. Kita tidak boleh tukar kerajaan tengah jalan. Ya. Tengah jalan tak boleh tukar kerajaan, haram. Ya. Bukan tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri tengah jalan tak boleh. Tengah jalan haram tukar Perdana Menteri. Besar hukum tu. Siapa-siapa tukar juga dosa. Tapi yang ditukar bukan saja Perdana Menteri, dengan kerajaan-kerajaan sekali ditukarnya. Tak ke makan diri. Ya Allah, mu tolonglah saksikan hamba-Mu. Janganlah biarkan dia berleluasa gunakan agama-Mu untuk buat macam-macam hukum, mengelirukan masyarakat sampai macam ni. Sekali dia kata haram tukar Perdana Menteri tengah jalan, dia tukar kerajaan tengah jalan okey. Just imagine. Pada masa itu dia kata dia akan sokong Tun Mahathir sampai habis tempoh. UMNO pun kata sokong sampai Tun Mahathir sampai habis tempoh. Dan kita pula disalahkan kerana nak tukar Tun Perdana Menteri. Tetapi dari segi fakta, saya nak kongsi dengan rakan-rakan di sini. Mesyuarat PH yang terakhir ketika Tun Mahathir jadi pengerusi, saya hadir. Ya. Mula-mula Datuk Seri Azmin Ali, YB Razi Jidin, Syed Saddiq, minta maaf saya sebut adik saya, dan Rina Zuraida, tekan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin yang lain, jangan tolak Tun, jangan paksa Tun berhenti, kena pertahankan Tun. Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, ini mungkin tak ramai lagi yang beritahu ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jangan, tak usah bahaslah tajuk ni, please, jangan kita bahas bila Tun nak berhenti, cukuplah. Ya, Tun, saya selaku ni, saya beri mandat pada Tun. Tun nak jadi Perdana Menteri sampai akhir, Tun peganglah. Saya akan sokong Tun. Jangan timbul masalah bila Tun nak berhenti. Saya minta maaf kerana saya tak boleh kawal pemimpin-pemimpin PKR. Macam dalam mesyuarat ni, Datuk Seri Azmin dia timbalan Presiden PKR. Itu pun saya tak boleh kawal. Dia bercakap tidak sama dengan saya nak kawal macam mana? Tapi pendirian saya, Tun jangan berhenti. Dan kita jangan tekan Tun untuk berhenti. Sebab itu bila habis mesyuarat, Tun Mahathir buat sidang media. Dia kata hari ini mesyuarat PH beri kuasa pada saya jadi Perdana Menteri sampai bila-bila. Saya nak berhenti tak berhenti, suka saya. Semua setuju saya jadi Perdana Menteri. Kan? Tapi kita dipersalahkan. Kononnya kita tekan Tun. Dan kononnya mereka sokong Tun.
Kerana itulah pada 27 hari bulan Mac, Tun keluar dalam TV live. Dia buat keputusan negara. Saya dapat sokongan ke semua ahli-ahli parlimen. Saya akan bentuk kerajaan yang tidak berasaskan kepada parti-parti tertentu. Ingat balik fakta ini, the facts ini, yang menunjukkan bahawa dia ada niat untuk jadi Perdana Menteri bukan di atas landasan Pakatan Harapan. Kerana pada waktu itu semua ahli parlimen memberi sokongan pada dia untuk jadi Perdana Menteri semula, tapi bukan dengan platform PH. Tiba-tiba datang hijack ni apa? Dalam bahasa Melayu hijack ni apa? Mencolek, mencuri plan Tun Mahathir ni. Tan Sri Muhyiddin dengan Tan Mahiyadin dengan Datuk Seri Azmin, dia curi plan ni. PAS pula sokong Mahiyadin, Zahid Hamidi sokong Mahiyadin, GPS Sabah Sarawak sokong Mahiyadin. Maka Mahiyadin cukup bilangan menghadap agung jadi Perdana Menteri. Tinggal tu Dr. Mahathir terkapai seorang diri. Jadi saya nak beritahu, PAS ni dia dah berjanji sokong Tun Mahathir, tetapi tiba-tiba dia tarik sokongan. Tapi Tun Mahathir tak serik dengan apa yang telah PAS buat pada dia. Jumpa pula Tugu Haji Hadi untuk dapat sokongan sekali lagi. Ya. Tetapi kita boleh agak PAS punya pendirian, mana yang buah yang lebih dekat dengan dia, ada buah yang dia telah makan, dia tak akan tinggal. Buah yang jauh lagi, dia bye-bye. Ya. Jadi dia dah ada kerajaan, dia ada lantik jadi menteri. Mengapa dia nak ambil risiko sokong Tun Mahathir bentuk kerajaan yang baru? Kecuali kerajaan ditumbang, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri balik, dia duduk sebelah Tun Mahathir balik. Jadi soalannya, kenapa ada lagi? Saya tak nampak ada lagi. Jadi kalau saudara nampak, saudara urus sendirilah. Saya tak ada nampak, ya. Boleh macam tu jawapan? Boleh? Puan Tina. Okey. Sekejap aja, saya nak tanya soalan. Saya takut handphone saya bateri habis. Bentar dulu. Saya nak tanya satu soalan pada Datuk mengenai satu khutbah itu. Datuk dengar saya baca satu perengganan khutbah. Lepas tu Datuk komen lah. Marilah kita bersama-sama merebut peluang ini dengan mempertingkatkan amal ibadat serta mengukuhkan penyatuan umat Islam, khususnya dalam politik. Semoga kita dapat mengekalkan kuasa pemerintahan negeri dan negara ini di bawah pemerintah Melayu Islam dan Raja Berperlembagaan. Ingatlah, pengajaran yang berlaku sebelum ini, bangsa dan agama kita dihina kerana kuasa pemerintah berada di bawah musuh Islam. Jadi kita ada untuk komen kerana beberapa hari yang lepas kita juga dapat maklumat bahawa Menteri Luar kita Datuk Hisham pergi ke negeri China, mengakui bahawa negeri China komunis itu adalah abang besar daripada kerajaan PN, dan Menteri Luar China kata bukan abang besar, adik-beradik komunis itu, kerana selama ini mereka menuduh DAP sebagai komunis. Okey, ada dua soalan lah di sini, ya. Nombor satu, sebenarnya khutbah dan masjid ni tak boleh dipolitikkan. Politik parti, ya. Politik agama lain, politik parti lain. Parti ni sistem demokrasi barat, ya. Parti ni adalah sistem barat, bukan sistem Islam. Dan Islam mana ada parti-parti, ya. Kita parti ni adalah orang putih buat sistem. Bila kita tubuh parti di bawah sistem orang putih ni, kemudian kita jadikan parti itu sebagai agama, jadilah dia politik kepartian, ya, mempolitikkan agama bagi politik kepartian. Kita kena beza tu. Agama tak ada parti, ya. Semua orang boleh jadi Islam walaupun dia agama politik yang parti yang berbeza-beza. Sebab itu di Indonesia PAS ada. Tapi adakah orang Islam tak ada di Indonesia? Ada. Di Singapura PAS tak ada. Adakah tak ada orang Islam di Singapura? Ada. Di Thailand PAS tak ada. Adakah orang Islam tak ada di Thailand? Ada. Ya. Jadi
politik kepartian atas masjid dan khutbah ini mara bahaya dan salah, ya. Sebab itu saya seorang, bila COVID ni datang baru ni, masjid kita kena tutup. Kalau kita jadi kerajaan, saya akan cadang kita buka masjid, tapi dengan SOP yang ketat, ya. Sekarang masjid dah buka, baru ni tutup. COVID dah habis ke? Ada lagi COVID. Tapi pasal apa baru ni kita tak boleh buka masjid walaupun untuk 20 orang, 100 orang, 500 orang? Kalau masjid muat 5,000 orang, kita semayang 500 orang, apa masalahnya? Sekarang boleh pula saya semayang di masjid KLCC, penuh satu masjid, ya. Jarak kita jaga juga, tapi satu masjid penuh. Kenapa baru ni tak boleh? Jadi ada sebabnya. Sebabnya Allah SWT nak ajar kita tutup masjid sekejap, kerana masjid ni telah disalahgunakan. Kuliah-kuliah ini adalah kuliah politik kepartian, bukan kuliah Islam. Sehingga orang parti lain pergi kena bangku, kena hentang dalam khutbah tu, dalam kuliah itu. Bukan nak ajak orang kepada Islam, tetapi ajak orang pada parti. Ya, hampir setahun kita masalah masjid kita tak boleh buka. Tolonglah kita insaf, muhasabah balik, kenapa Allah buat macam ni. Sehingga ustaz-ustaz ni biasanya dia pergi kuliah, dia dapat duit RM30 kalau kampung, RM500 kalau bandar. Bila tak boleh kuliah kerana COVID, ustaz pun tak boleh cari makan, tak boleh kuliah di masjid-masjid. Kenapa Tuhan buat macam ni? Allah jadikan macam ni suruh kita insaf. Jangan mempolitikkan masjid, jangan mempolitikkan khutbah. Dan oleh kerana khutbah itu adalah khutbah politik, maka kita bahas secara politik. Hari ini saya tak nak ulaslah khutbah itu, ya. Tetapi saya berharap majlis-majlis agama Islam negeri-negeri mengambil perhatian, membersihkan unsur-unsur politik kepartian daripada khutbah dan masjid-masjid demi kebaikan umat Islam di negara kita. Kemudian, bila kerajaan Islam ni kononnya naik, saya nak beri satu contoh. Airport Kota Baru, 450 juta kalau tak silap saya. Siapa yang dapat? Ini kita nak ikut dia line, nak ikut line dia. Bukan kita nak betul-betul. Kita nak follow dia line. Lain dia Melayu Islam. Yang dapat airport Kota Baru tu ada orang Islam seorang dalam syarikat yang diberikan, ada orang Melayu seorang. Mungkin dia boleh cari tender itu, dia duduk nombor 7. Dia bukan yang paling rendah, dia bukan quotation yang paling baik, tawaran yang paling baik dari segi harga, bukan, ya. Dia dapat, mungkin ada kaitan kerana menteri pengangkutan itu daripada mana pengangkutan? Daripada MCA. Yang PAH dengan bersatu duduk Melayu Islam. Menteri pengangkutan MCA buat kerja, dia tak tahu pun. Jadi macam mana Melayu Islam di bawah Perikatan Nasional ini menjadi lebih kuat? Saudara beritahu saya. Itu saya bagi satu contoh baru. Kita ada 20-30 contoh, ya. Itu satu contoh saja. Kita jual pasir kita ke negara China. Masa PH kita gantung. Bukan salah. Secara perniagaan tak salah. Tetapi secara semangat kebangsaan ada kesan strategik. Ya, menjual khas bumi kita untuk negara lain membesarkan bumi dia. Kita tak pandang wang. Pemerintahan kita telah membekukan ekspor pasir. Di bawah kerajaan Melayu Islam ni, ekspor pasir dihidupkan balik. Berapa orang Melayu yang dapat hasil tu? Saya nak tanya, yang buat khutbah ni, tukang buat khutbah, ustaz yang buat khutbah ni, saya nak tanya dia, berapa orang Melayu yang dapat peluang daripada penjualan pasir ke negara asing ni? 2 contoh cukuplah. Lain hari
kita dah dialog lagi kalau habis terus hari ini. Saudara tak panggil dah saya. Ya, kemudian tentang Big Brother China. Semua orang, saya baca komen orang Cina ya. Orang Melayu ni tak payah baca lah. Kita komen orang Cina. Sosial media budak-budak Cina lagi nasionalistik daripada kita. Orang rakyat Malaysia berketurunan Cina mempersoalkan kenyataan Menteri Luar kita Ron Pris mengatakan negara Cina adalah abang long kita. Ini dah macam jadi masuk kumpulan apa nama tu? Apa dia? Yang apa Pakida. Abang long, abang ngah, abang apa semua. Kita dah masuk Pakida dengan Cina. Kita lantik abang long. Ya, ayahanda, abang long. Jadi siapa ayahanda ni? Jadi kalaulah PH yang kata ni, Menteri Luar dulu nama apa? Saifuddin Abdullah. Kalau Menteri Luar PH kata macam ni, kiamatlah. Tapi budak-budak Cina more nasionalistik. Budak Cina yang mempersoalkan. Kenapa kata macam ni? Dari segi hubungan diplomatik, kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, mundur ke belakang 25 tahun atau 50 tahun. So, kesimpulan saya, apa yang kita katakan kerajaan Islam itu adalah inti Islamnya, bukan sarung luar Islamnya. Ya, bukan semangat dan emosinya, tetapi fundamental dia. Yang jadi asas, yang menjadi tiang-tiang ajarannya. Kalau kita ambil kulit luar, tetapi intinya tidak ada, kita jadi macam inilah. Ya. Kemudian bila ekonomi kita jatuh, siapa yang rugi? Bila kita daruratkan negara, ekonomi jatuh, yang rugi adalah orang Melayu. Peniaga kecil kampung pun rugi. Yang jual tepi jalan pun rugi kerana ekonomi kita terhalang, merosot, mengecut. Jadi macam mana kita kata bila kita memerintahkan nama Melayu Islam, kita akan jadi kuat? Bukan macam itu, bukan secara auto ya. Dia menjadi kuat dengan program-program yang tersusun, yang ada objektif, dengan pemimpin-pemimpin yang berwawasan. Kalau setakat yang ada hari ini 70 menteri, kenapa kita kena ada sampai macam tu ramai? Tak boleh kita potong setengah menteri itu, kita bagi 30 saja. Duit yang lebih itu kita bagi pada peniaga-peniaga kecil, budak-budak Melayu yang tak cukup duit. Itu cara tolong Melayu. Bukan menteri Melayu jadi ramai, maka kita jadi kerajaan Melayu. No way. Saya rasa saya cukup di sinilah. Penat dah. Ini pun kira overtime dah ni. Ya. Berapa jam dah ni. Ya. Jadi, kecuali soalan terakhir lah. Kalau tidak, nanti kena bayar lebih lah. Macam mana ni? Sekian.